Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada guru-guru dan pelajar-pelajar yang sedang menyaksikan siaran program Kedah Education at Home Teknik Jawab Bahasa Melayu STPM Semester 3 Bahagian B. Apa khabar pelajar sekalian? Cikgu doakan semua sihat dan terus bersemangat untuk cemerlang dalam peperiksaan STPM 2020 yang bakal menjelang tak lama lagi. Saya, Cikgu Azlita binti Abdullah, guru akademik tingkatan 6 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Berjaya Setia, Sungai Petani, Kedah, akan berkongsi bicara dengan para pelajar dan guru-guru pada hari ini. Terlebih dahulu, setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dengan kerjasama SSTP Sektor Sumber Teknologi Pendidikan kerana memberi peluang kepada saya untuk menjayakan program pada hari ini. Diharapkan perkongsian pada hari ini memberikan manfaat kepada kita bersama. InsyaAllah. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kertas Bahasa Melayu semester 3 terdiri daripada 6 tajuk utama, iaitu wacana, retorik, variasi bahasa, laras bahasa, semantik dan pragmatik. Mari sama-sama kita lihat aspek yang dikaji dalam setiap topik. Bagi topik wacana, perkara yang diberikan penekanan ialah konsep wacana, ciri wacana dan jenis penanda wacana. Bagi retorik pula, aspek yang dipelajari ialah konsep retorik, jenis retorik dan cirinya serta teknik penyampaian idea. Bagi variasi bahasa pula, kita mempelajari konsep variasi bahasa, jenis variasi bahasa dan juga cirinya. Seterusnya, bagi topik laras bahasa, perkara yang diberi penekanan ialah konsep laras bahasa, jenis dan ciri laras bahasa tersebut. Bagi semantik pula, aspek yang dipelajari ialah konsep semantik, makna denotatif dan konotatif, konsep perkataan dan rujukan, perkaitan makna dan perkataan, serta perubahan makna. Bagi pragmatik pula, kita akan mempelajari konsep pragmatik, bahasa dalam konteks budaya dan akhir sekali kesantunan bahasa. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kertas Bahasa Melayu semester 3 terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A, markah yang diperuntukkan sebanyak 20 markah. Bahagian ini terdiri daripada 20 soalan aneka pilihan. Manakala bahagian B pula, markah yang diperuntukkan sebanyak 45 markah. Bahagian ini terdiri daripada 10 hingga 13 soalan dan para pelajar mesti menjawab semua soalan. Seterusnya, mari kita sama-sama lihat analisis soalan bahagian B dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Taburan soalan bagi setiap tajuk antara 1 hingga 3 soalan dan jumlah soalan yang dikemukakan pada bahagian ini tidak ada had tertentu. Paling sedikit 10 soalan jika kita lihat semasa ulangan 3 tahun 2015. Dan kita dapat lihat 2 tahun berturut-turut iaitu 2018 dan 2019 ada 13 soalan dalam bahagian B. Pelajar-pelajar tidak ada pilihan.
anda mesti jawab semua soalan. Sangat penting untuk pelajar menjawab soalan berdasarkan kehendak soalan dan memahami betul-betul kehendak soalan. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, dalam ke-6 tajuk yang kita pelajari, sangat penting untuk kita kuasai aspek konsep, ciri, jenis, teknik dan akhir sekali contoh. Contoh yang bersesuaian bagi tajuk-tajuk yang telah dipelajari. Kita akan lihat soalan-soalan bagi semua perkara yang cikgu nyatakan tadi. Anak-anak pelajar sekalian, perkara pertama yang kita pelajari dalam setiap tajuk ialah konsep. Cikgu dapati banyak soalan mengkehendaki pelajar menyatakan konsep sama ada secara terus ataupun soalan tersebut meminta pelajar menyatakan definisi, istilah atau maksud. Mari kita sama-sama melihat contoh soalan yang dikemukakan. Konsep. X ialah bidang ilmu yang mengkaji makna sesuatu perkataan dalam bahasa. Apakah X? Jadi jawapannya mudah. Semantik. Markah yang diperuntukkan bagi soalan begini, 1 markah. Seterusnya, kita tengok contoh soalan yang meminta pelajar memberikan definisi. Contoh soalan, berikan definisi laras bahasa. Jadi contoh jawapan, laras bahasa ialah ciri khusus dalam penggunaan bahasa berdasarkan bidang atau konteks penggunaannya. Markah yang diperuntukkan juga 1 markah. Jadi terus jawab kepada kehendak soalan. Seterusnya, ada soalan yang meminta calon memberikan istilah. Misalnya contoh soalan, X makna sebenar atau makna tersurat bagi sesuatu perkataan atau fraza. Y makna tersirat atau makna tambahan bagi sesuatu perkataan atau fraza. Jadi pelajar-pelajar diminta untuk memberikan istilah yang tepat bagi X dan juga Y. X makna denotatif, Y makna konotatif. Jadi 1 markah diperuntukkan untuk setiap satu. Jadi di sini 2 markah. Okay. Seterusnya, ada soalan yang meminta calon memberikan maksud. Contoh soalan, berikan maksud meronim. Jadi contoh jawapannya, meronim ialah perkataan yang merupakan sebahagian daripada sesuatu yang lebih besar. Juga 1 markah. Jadi pelajar-pelajar kena ingat, soalan-soalan tentang konsep, definisi, istilah, maksud, mengunci pengetahuan yang paling asas tentang tajuk-tajuk yang telah kita pelajari. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, seterusnya mari kita lihat bentuk soalan-soalan lain, soalan tentang ciri. Ada soalan yang meminta calon memberikan ciri berdasarkan petikan yang diberikan. Penting bagi calon untuk memahami petikan bagi mengenal pasti ciri yang tepat. Misalnya soalannya, contoh soalan, menyatakan 2 ciri retorik yang terdapat dalam petikan di atas. Sebagai contoh, soalan mengemukakan petikan iklan. Jadi, pelajar perlu memberikan ciri-ciri retorik pemujukan. Misalnya, bertujuan untuk mempengaruhi pengguna ataupun menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah difahami. Demikian juga sekiranya soalan bertanyakan kenal pasti 3 ciri variasi bahasa yang terdapat dalam petikan. Jadi pelajar-pelajar perlu
memahami petikan yang diberikan untuk mengenal pasti ciri variasi yang ada dalam petikan tersebut. Sama juga keadaannya jika soalan bertanyakan tentang jenis. Soalan akan disertakan dengan gambar raja untuk membantu pelajar mengenal pasti jawapan. Misalnya, apakah jenis penanda wacana X? Penanda wacana X boleh jadi pilihan jawapannya penanda penghubung, penanda rujukan, penanda penggantian, penanda leksikal atau penanda elipsis. Jawapannya bergantung kepada penanda wacana yang telah diberikan dalam gambar raja untuk menentukan X. Okay. Demikian juga dengan soalan, misalnya, apakah jenis retorik X? Jawapan boleh terdiri daripada pemerian, pemujukan, penceritaan, pendedahan atau penghujahan. Jawapannya bergantung kepada jenis retorik yang telah diberikan dalam gambar raja. Ada juga soalan yang bertanyakan tentang teknik. Misalnya, kita tengok contoh soalan. Salah satu langkah untuk menangani gejala lumba haram yang paling berkesan adalah dengan penguatkuasaan undang-undang secara lebih menyeluruh. Sebagai contoh, hukuman sebat boleh dikenakan terhadap mereka yang terlibat dalam kegiatan lumba haram. Sekiranya mereka ditahan kerana kesalahan berlumba, mereka juga boleh dikenakan hukuman untuk menjalankan khidmat masyarakat. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas dapat menangani gejala lumba haram. Apakah teknik penyampaian idea yang digunakan dalam petikan di atas? Soalan terus tanya tentang teknik. Jadi jawapannya teknik dialektik. Pelajar satu mata diperuntukkan untuk soalan macam ni, jadi pelajar terus bagi jawapan. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, antara perkara penting apabila menjawab soalan struktur semester 3 ialah pelajar menjawab soalan berdasarkan kehendak soalan dan memahami kehendak soalan berdasarkan kata kunci yang diberikan. Misalnya, soalan meminta calon membina ayat. Perkara penting yang perlu pelajar ingat, ayat mesti bermula dengan huruf besar dan berakhir dengan noktah. Itu syaratnya. Mari kita lihat contoh soalan. Variasi bahasa P, bahasa yang digunakan secara beradab dan bersopan santun. Variasi bahasa Q, bahasa yang digunakan dalam perhubungan kerabat diraja. Soalannya, bina satu contoh ayat untuk setiap variasi bahasa P dan bahasa Q di atas. Kita tengok contoh jawapan. P, kakak sulungnya sedang berbadan dua. Dan contoh jawapan bagi Q, ayah anda, anak anda hendak bersantap sebentar. Jadi dapat kita lihat ayat-ayat yang dibina sama ada P dan juga Q bermula dengan huruf besar dan berakhir dengan noktah. Kita tengok contoh ayat yang kedua. Bina dua ayat dengan menggunakan perkataan bidang untuk menunjukkan maksud yang berbeza. Jadi contoh jawapan, abang saya melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran. Ayat yang kedua, datuk saya memiliki
3 bidang tanah sawah di kampung. Jadi kita lihat kedua-dua ayat yang dibina bermula dengan huruf besar dan berakhir dengan nokta. Seterusnya, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, bagaimana pula sekiranya soalan meminta pelajar membina wacana? Pelajar-pelajar perlu ingat bahawa wacana mesti lebih daripada satu ayat. Ada soalan yang meletakkan syarat tambahan, iaitu wacana yang dibina tidak melebihi sama ada 20, 30 atau 40 patah perkataan. Markah yang diperuntukkan juga berbeza bergantung kepada jumlah perkataan, iaitu antara 2 hingga 4 markah. Mari sama-sama kita lihat contoh soalan. Bina satu wacana yang menepati ragam bahasa Perdik. Panjang wacana hendaklah tidak melebihi 20 patah perkataan. Contoh jawapan. Mengapa awak selalu datang lewat? Kalau awak tidak berminat untuk bekerja di sini, awak boleh berhenti sekarang. Contoh jawapan yang diberikan 17 patah perkataan. Jadi tidak melebihi 20 patah perkataan sebagaimana yang dikehendaki dalam soalan. Pelajar-pelajar perlu akur dengan kehendak soalan sekiranya soalan meletakkan had jumlah perkataan bagi jawapan yang diberikan, kerana hal ini akan mempengaruhi markah pelajar. Demikianlah sedikit perkongsian tentang teknik menjawab bahasa Melayu semester 3, bahagian B. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak pelajar yang cikgu kasihi. Akhir kata, belayar kapal ke Pulau Rawa, singgah berlabuh di Tanjung Tuan, sambil berdagang, berjual beli. Tanamkan tekad azam di jiwa, pasti kejayaan dalam genggaman, doa kami pahat di hati. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.